Okay guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Okay, episod kali ni ada cerita pasal isu semasa. Okay, isu semasa yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan vaksin. Cerita pasal vaksin. Ada dua golongan. Anti-vaksin dengan orang penerima vaksin. Okey, tapi aku bukan nak highlightkan isu pasal anti-vaksin lah. Tapi dalam situasi sekarang ini, okey, kalau macam kita baru-baru ni baru saja kita dengar pasal berita ada kematian ni lah, kematian tu lah kan, disebab vaksin. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia ada keluarkan statement ini. Okey, yang mana dia kata mengesahkan seperti paparan ini. Penjelasan mengenai video viral remaja meninggal dunia akibat kesan sampingan selepas menerima vaksin COVID-19. Okey, yang mana kat situ kenyataan yang dibuat dua pelajar sekolah menengah Tasik Damai Ipoh yang telah meninggal dunia selepas diberi vaksin dan seorang anak kami di Lahad Datu yang telah meninggal dunia selepas divaksinkan di Sabah. Dan di situ dia ada tulis hasil siasatan seorang remaja perempuan 17 tahun merupakan pelajar tingkatan 5 di SMK Tasik Damai. Beliau adalah seorang pesakit penyakit kencing manis jenis 1 yang bergantung kepada rawatan insulin. Pelajar ini dijangkiti COVID-19 dan meninggal pada 18 Ogos 2021 sebelum program vaksinasi PIK remaja bermula. Dan satu lagi guys, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun merupakan pelajar tingkatan 5 di SMK Tasik Damai dan menghidap penyakit jantung congenital. Pelajar ini telah dibawa ke unit kecemasan hospital akibat jangkitan kuman yang teruk. Bantuan pernafasan dan resusitasi telah diberikan tetapi beliau meninggal dunia pada 17 September 2021 dan belum menerima vaksin COVID-19. Punca kematian adalah spesies with underlying congenital health disease, yang mana kematian remaja di Lahad Datu ekoran vaksin COVID-19. Hasil siasatan mendapati tidak ada kematian melibatkan remaja selepas vaksinasi dilaporkan di Lahad Datu. Okey, iaitu kenyataan dibuat menyatakan solidariti kami kepada seorang ibu di mana kedua-dua anaknya kini sedang mengalami AEFI di Ipoh. Dan di situ diberitahu hasil siasatan dua orang anak beliau berusia antara 16 hingga 18 tahun mengalami kesan sampingan vaksin dan dimasukkan ke sebuah hospital swasta di Ipoh. Anak yang berusia 16 tahun telah dibenarkan keluar daripada hospital, manakala remaja yang berusia 18 tahun masih dalam rawatan dan pemerhatian doktor pakar di hospital tersebut. Kenapa isu ni bangkitkan? Okey, sebabnya ada video yang diviralkan sebelum ini. Ada seorang perempuan, seorang ibu juga mewakili dengan geng PPIM. Okey, Persatuan Pengguna Islam. Okey, kalau kau tengok sebelum ni pun kan, dia support kepada vaksinasi. Sebab itulah pada tarikh 23 Mac yang dulu, yang mana organisasi ni pun ada mengeluarkan statement bahawa kerajaan bersetuju memperuntukkan bantuan khas kewangan bagi kesan mudarat vaksin COVID-19 untuk rakyat tempatan dan warga asing berjumlah 10 juta yang memperolehnya melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Okey, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba waktu ketika itu berkata peruntukan itu membabitkan dua kategori bantuan, iaitu RM50,000 bagi penerima yang menerima kesan sampingan serius dan RM500,000 jika berlaku hilang upaya kekal ataupun kematian disebabkan oleh vaksin COVID-19. Beliau berkata bantuan khas kewangan itu bagaimanapun perlu dinilai terlebih dahulu oleh 3 jawatan kuasa khas yang turut ditubuhkan. Kerajaan bersetuju untuk menyediakan dana permulaan sebanyak 10 juta di bawah kumpulan wang amanah bantuan bencana negara yang diuruskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi tujuan bayaran bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19. Persatuan Pengguna Islam Malaysia pun ada maklumkan tentang isu ni, yang mana ada bantuan khas yang diperuntukkan bagi korang yang ada masalah kesan-kesan setelah dah divaksinasikan. Okey, tetapi isunya sebelum ini, maybe Persatuan Pengguna Islam ada maklumkan dalam video-video sebelum ni, dikatakan tiada tuntutan boleh dibuat. Adakah tuntutan yang tu tak diwawarkan secara meluas ataupun sukar untuk rakyat? Okey, yang mana dalam orang kata proses sekarang ni, jika dah divaksin tetapi ada urut-urut mengatakan KKM tidak ambil perkara ini dijadikan alasan vaksin itulah menyebabkan kematian bila sudah dilakukan siasatan. Cuma dalam episod ni aku just nak share dengan korang je. Okey, bantuan ni wujud tetapi
prosedur dia ataupun dia punya proses jika korang mengalami masalah-masalah tertentu selepas vaksinasi, so maka korang boleh buat tuntutan. Sebab itulah program ini tak diwawarkan secara meluas, tak diheboh-hebohkan waktu ketika itu sehingga sekarang, okey, berita ini, isu ni semua akan marah. Dan golongan anti-vaksin ni bukan bermaksud diorang ni anti. Sebab apa? Sebelum ni pun sejarah-sejarah pun waktu kecil pun ambil vaksin dan sebagainya. Cuma dalam situasi sekarang banyak orang kata konspirasi lah, isu ni lah, okay, disebabkan ada orang mengatakan kerajaan tak support sekiranya seseorang yang telah divaksinkan telah meninggal dunia. Dan kerajaan juga mengambil satu poin yang mengatakan kerajaan menggunakan alasan yang tidak munasabah. Sedangkan penerima vaksin tu sebelum ni pun tiada penyakit. Dan juga ada netizen-netizen kat luar sana pun ada komen kata, dah ajal, nak buat macam mana kan? Ada orang komen negatif dan ada juga orang komen positif. So, isu sekarang ini nak buat tuntutan. So, sekarang ni korang boleh buat tuntutan sebenarnya. Okay, sebab apa? Berita ini dah lama keluar dah. Kalau korang tengok di website NADMA sendiri, maklumkan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 KKM. Okey, kalau kau tengok situ segala pertanyaan permohonan mengenai bantuan ini sila tujukan kepada setiausaha bahagian sekian-sekian. Kau baca situ kan nombor telefon dan sebabit. Kau boleh klik saja info rujukan dekat situ. Okey, link ada 2 kat situ. Okey, bantuan ini telah diumumkan oleh YB Menteri Kesihatan pada 22 Mac 2021. Bantuan khas ini akan disiasat, dipertimbang dan diluluskan oleh Jawatan Kuasa Induk Bantuan Kewangan Khas Kesan Mudarat Vaksin COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kalau tengok situ, NADMA tidak memproses sebarang permohonan mengenai bantuan ini dan hanya akan membuat pembayaran sebaik saja perakuan dan dokumen lengkap diserahkan oleh KKM kepada NADMA. Okey, kalau kita klik saja link tersebut, situ ada tulis kat situ apa cara dia nak buat permohonan. Dia tulis kat situ muat turun dokumen di laman web. Okey, yang aku ada sediakan di ruang description di bawah. Okey, dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut. Borang A yang dilengkapkan diisi. Okey, make sure dokumen asal. Selepas itu, salinan kad pengenalan, salinan diakui sah. Okey, dan penyata gaji, borang akuan bekerja sendiri ataupun tiada pendapatan, dan laporan perubatan penuh dan rekod perubatan jika mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan swasta. Dan juga bagi kes kematian, laporan bedah siasat hendaklah disertakan. Lepas itu, permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada urus setia bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin. Okey, alamat dia aku ada sharekan kat di ruang description di bawah. So, korang boleh ambil segala info kat situ. Cara pembayarannya, bayaran bantuan khas COVID-19 ini akan dibuat secara Electronic Fund Transfer EFT kepada pemohon yang layak dalam tempoh 14 hari selepas mendapat kelulusan JK Induk Bantuan Khas Kewangan Kesan Mudarat Vaksin COVID-19 dan menerima dokumen lengkap. Okey, kalau kita tengok kat sini kan ada 2 jenis kategori yang mana korang boleh tuntut. Kalau aku tengok situ kan, kadar bantuan dia, okey, yang mana yang pertama tidak melebihi RM50,000 jika berlaku kesan adverse yang serius kepada penerima vaksin yang memerlukan rawatan berpanjangan di hospital. Maksudnya tak lebih RM50,000 lah korang, insya-Allah. Okey, korang boleh dapat dan tuntut perkara ini. Dan juga yang kedua, tidak melebihi RM500,000 jika berlaku hilang upaya kekal ataupun kematian disebabkan vaksin COVID-19. So, 2 kategori ini layak untuk korang buat permohonan selepas korang divaksinasikan. Ada kesan-kesan yang amat teruk lebih-lebih bagi kategori yang pertama tu. Tapi jika korang ada hilang upaya kekal, okey, ataupun kematian, tuntutannya sehingga RM500,000. So, berbalik dengan statement daripada KKM. Okey, ada 2 orang budak yang meninggal dan sebagainya kan. Meninggalnya disebabkan penyakit jantung, lepas itu ada penyakit kencing manis dan sebagainya. Okey, dalam bab ni aku tak nak cakap ini tipu dan sebagainya lah. Cumanya dalam orang kata kita ni yang sebagai ibu bapa ataupun kita nak terima vaksin, kalau kita ragu-ragu, dan vaksin ni memang orang kata sukarela, tapi realitinya bukan sukarela. Sebabnya buat masa sekarang ni semua syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Terbabit, okey, yang berkaitan dengan contoh nak pergi masjid pun kena 2 dos, nak pergi ni pun kena 2 dos. So, ini menunjukkan syarat ini bukannya sukarela tetapi wajib. Kita kena faham dalam situasi ini yang menyebabkan ramai orang masih lagi takut-takut. Okey, so jika korang takut
takut ke nak buat vaksin ke, aku showkan dan pendapat akulah. Okey, supaya kerajaan tak nampakkan keadaan kita ini disebabkan penyakit-penyakit tertentu. Okey, make sure korang pergi ke klinik-klinik yang boleh buat full medical check-up. Nak make sure kesihatan korang ini sempurna. Okay? Bila dah sempurna secara keseluruhannya dan minta jasa baik doktor tersebut yang orang kata check korang punya data-data pasal rekod-rekodnya, boleh tak saya divaksinkan? Okay? Apa risiko saya? Minta pendapat. Kalau tak boleh, ada sebabnya term-term tertentu, maka bila kau nak buat vaksinasi, tak boleh atas sebab-sebab tertentu. So, boleh diterima di situ. Tetapi jika korang punya full medical check-up itu sempurna, okay, so korang boleh buatlah vaksinasi. Okay, korang boleh terima vaksin tu. Okay, so jika berlaku apa-apa, so rujukan data ini korang kena simpan. Okay, yang mengatakan kita tak ada pun sejarah kencing manis. Kita tak ada pun sejarah jantung dan sekian-sekian. Okay, sebab apa? Semuanya dalam keadaan sempurna. So, bolehlah menerima vaksin dalam badan kita. So, jika perkara begini berlaku, inilah yang korang boleh rujuk dan buat tuntutan. Okay? Untuk menambahkan lagi dokumen sampingan yang boleh supportkan, yang mana korang boleh buat tuntutan sekian. Sebab kita rakyat Malaysia ni, kita tak nak kita ni tindas dalam keadaan situasi sekarang ni dengan perkara-perkara begini. So, sebab itulah kita pun bagi fact, kita lakukan dengan bijak supaya kita sama-sama dapat manfaat apa yang kerajaan dah bagi kepada kita, iaitu bantuan khas kewangan mudarat vaksin COVID-19. Dan satu lagi maklumat yang penting, sekiranya korang bila dah lepas vaksin je, dapati ada kesan-kesan tertentu. Yang mana KKM sendiri ada maklumkan melalui statement mereka. Dalam pada itu, KKM ingin menasihatkan kepada ibu bapa ataupun penjaga untuk membantau keadaan remaja selepas menerima vaksin. Ini kerana kesan sampingan selepas vaksinasi boleh berlaku dan kebanyakan kesan adalah kesan ringan. Okey, sila bawa anak ataupun tanggungan ke fasiliti kesihatan dengan segera untuk rawatan sekiranya mengalami gejala selepas menerima vaksin seperti sakit dada, sukar bernafas, berdebar-debar, bengkak dan gatal pada tubuh yang teruk. So, ini langkah permulaan sekiranya korang telah divaksinasikan. Tak kisahlah sebenarnya, bukan pada anak-anak saja, tetapi pada diri korang sebagai penerima vaksin. So, jika korang dapat simptom ni, terus bawa ke fasiliti kesihatan untuk menerima rawatan yang lebih lanjut. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ni. Bagi korang yang belum subscribe channel Saja Sembang, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.